أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعين ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤثر ربي تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah kita sambut tadabbur surah Hud alaihissalam. Sambung ayat yang ke-30. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 28 kan? 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada tempat ke? Nanti kita sewa satu tempat yang lebih luas. Jangan pula kita sewa luas tak datang pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi wa ummiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Maksudnya dia berkata, iaitu Nabi Nuh AS, wahai kaumku, beritahulah kepadaku sekiranya aku berada di atas keterangan daripada Tuhanku dan dia telah memberi kepadaku rahmat, iaitu kenabian dari sisinya. Lalu ia disembunyikan ke atas kamu. Adakah patut kami memaksa kamu supaya ikut keterangan tersebut sedangkan kamu benci? Pengajarannya, pertama, tidak ada seorang rasul mereka akan membawa risalah yang cukup jelas daripada Allah yang membuktikan keesaan Allah dan kebenaran Rasul. Maka wajib ke atas setiap pendakwah apabila berdakwah hendaklah menyampaikan bukti-bukti yang jelas daripada Allah, sama ada daripada Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tidak ada satu pun ayat-ayat Allah yang tidak jelas.
melainkan ia jelas sebagaimana jelasnya cahaya matahari. Kerana ayat Allah adalah sebagai panduan untuk semua manusia, sebagai panduan untuk semua manusia dari pelbagai peringkat umur dan bangsa. Yang ketiga, Allah akan menutup pintu hati seseorang daripada hidayatnya apabila keterangan yang jelas daripada Allah ditolak. Yang keempat, tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan dalam agama. Kerana bukti kebenaran Allah cukup jelas tanpa perlu dipaksa. Okay, ayat 29. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana biṭaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Maksudnya, wahai kaumku, aku tidak meminta kepada kamu atas dakwahku harta atau pembayaran. Tidaklah baik upahku melainkan ke atas Allah. Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman bersamaku. Sesungguhnya mereka akan berjumpa Tuhan mereka. Akan tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang jahil. Pengajaran yang pertama, semua para Nabi dan Rasul mengajak manusia agar mentauhidkan Allah tanpa meminta upah atau bayaran. Kerana upah mereka adalah daripada Allah. Kerana upah mereka adalah daripada Allah. Yang kedua, kerja yang paling mulia ialah kerja mengajak manusia kenal Allah dan menyembahnya. Maka kerja ini tidak boleh ditukar ganti dengan habuan dunia. Yang nilainya sangat rendah. Yang ketiga,
kemuliaan manusia terletak kepada iman dan takwa, bukan kepada pangkat dan harta. Yang keempat, sesiapa yang memandang pangkat dan harta adalah kemuliaan, dia sebenarnya adalah orang yang jahil. Okey, kita sambut ada borak ekstra. Okay, ayat 30 kaitan dengan ayat yang lepas. Ayat yang lepas, kaum Nabi Nuh dan semua kaum para Nabi dan para Rasul, inilah perangai mereka. Iaitu mereka merasa mereka ni orang yang mulia, jadi mereka tidak ingin duduk bersama pengikut para Nabi dan Rasul yang kebanyakannya adalah golongan miskin. Jadi bila kaum Nabi Nuh minta kepada Nabi Nuh supaya mengusir orang-orang yang beriman yang miskin yang menjadi pengikut Nabi Nuh, maka ayat yang lepas Nabi Nuh bagi tahu, aku tidak akan mengusir mereka. Jadi ayat malam ni Nabi Nuh nak bagi tahu apa akibatnya kalau dia mengikut kehendak kaumnya, iaitu mengusir orang-orang yang beriman yang miskin. Apa akibatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya qaumi, dan wahai kaumku, man yansuruni, siapakah yang suruni akan membantuku ataupun menolongku? Minallah, dari Allah ni sebenarnya ialah dari azab Allah, daripada azab Allah. Siapa yang akan menolongku ataupun menyelamatkan aku daripada azab Allah? Bila tu? In. Ha? In sekiranya tarattuhum. Ini ada ketiga-tiga ni. Fa'il dia tu maf'ulun bih hum. Sekiranya fa'il aku, ini fa'il, fi'lun mengusir, maf'ulun bih mereka. Sekiranya aku perkenankan permintaan kamu, iaitu untuk mengusir orang miskin yang beriman. Mana, okey, sekiranya aku mengusir mereka, siapa boleh selamatkan aku daripada azab Allah? Maksudnya apa? Itu maksud yang tersurat. Yang tersiratnya apa? Apa dia yang tersirat? Kenapa semua diam? Ha?
Yang tersiratnya pertama, kenapa bila Nabi Nuh mengusir orang beriman yang miskin akan turun azab? Kenapa? Jawapannya ialah sebab mengusir orang beriman adalah satu dosa besar. Apatah lagi mereka itu adalah orang miskin. Walaupun Nabi Nuh sendiri dia adalah seorang Nabi. Kalau dia sendiri mengusir pun dia akan diazab. Sebab tu dia bertanya pada kaumnya, kalau aku mengusir, pasti aku akan diazab. Bila aku diazab, siapa nak selamatkan aku? Boleh faham? Jadi mengusir orang beriman adalah satu dosa besar. Sama dengan ayat yang semalam. Surah Al-An'am ayat 52. Hujung ayat tu, Allah kata apa? Hujung ayat 52 surah Al-An'am. Fatatrudahum fatakuna minaz zalimin. Ini berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW. Allah bagi amaran, jangan usir. Kalau kamu usir, maka fatatrudahum. Kalau kamu usir mereka, orang beriman yang miskin, fatakuna minaz zalimin, pasti kamu menjadi orang yang zalim, walaupun kamu adalah Rasulullah. Di sini Allah tak sebut zalim, tapi Nabi Nuh berkata azab. Kenapa azab? Sebab zalim. Jadi satu kesalahan besar bila kita mengedepikan orang miskin. Termasuklah dalam pengajian agama, dalam kelas. Afala tazakkarun? Maka tidakkah kamu ambil peringatan, kamu berfikir bahawa mengusir orang miskin yang beriman adalah satu kezaliman dan akan diazab oleh Allah? Kamu tak ada akal ke? Nampak? Kadang-kadang manusia diazab sebab apa? Puncanya orang miskin. Iaitu kita tidak melayani mereka, tidak santuni mereka. Dan banyak lagi ayat. Cuba buka surah Al-Fajr. Manusia tidak mulia sebab tidak memuliakan orang miskin. Walaupun mungkin pada pandangan orang ramai dia mulia, tapi di sisi Allah dia hina. Bila tu? Bila tidak memuliakan orang miskin. Okey. Surah Al-Fajr ayat 15. Allah kata apa? Fa'ammal insan. Cuba terjemah. Maka adapun manusia, iza mabtalahu, apabila Allah mengujinya. Ujian ada dua. Satu, Allah uji dengan nikmat. Yang kedua, Allah uji dengan musibah. Dua je. Jadi ayat 15 Allah uji dengan apa ni? Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya fa'akramahu. Allah memuliakannya dengan pangkat, kedudukan, harta, wa na'amahu, dan Allah bagi nikmat padanya. Bukan sebab dia baik, tapi sebab Allah nak uji. Maka manusia ini salah faham. Fa yaqulu rabbi akraman. Orang ni dia rasa Tuhan telah sedangkan daripada awal lagi Allah kata ibtala. Allah uji, bukan akrama. Allah ibtala, bukan akrama. Okey? Kemudian ujian yang kedua, wa amma iza mabtalahu. Dan adapun apabila Allah mengujinya, faqadara alaihi rizqahu. Allah sempitkan rezekinya. Miskin, susah nak dapat kerja.
Dia pun salah faham juga. Fayaqulu rabbi, dia berkata Tuhanku telah ahanan. Allah menghinaku. Sebenarnya Allah ibtalahu. Dua-dua Allah uji, tapi dua-dua salah faham. Kan? Betul tak? Kebanyakan yang hidup senang, dia rasa Allah suka pada dia. Kebanyakan yang hidup susah, dia kata Allah. Padahal dua-dua tu Allah uji. Okey, lepas tu kita tengok ayat. Kalla. Sekali-kali tidak. Bal la tukrimuna al-yatim. Kamu tidak memuliakan anak yatim. Ha? Yang tutup buka. Okey. Tengok Tadi orang yang Allah uji dengan nikmat, dengan harta, dia kata apa? Allah memuliakan dia. Maka Allah tempelak dia. Kala sekali-kali bal la tukrimuna al-yatim. Kamu tidak memuliakan, sebenarnya kamu tak mulia. Apa sebab kamu tak mulia? Sebab kamu tak memuliakan anak yatim. Jadi kemuliaan bukan sebab Allah bagi harta. Tak. Kemuliaan sebab kamu muliakan anak yatim. Yang kedua, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Yang kedua, kamu tidak mulia sebab kamu tidak mendorong untuk bagi makan pada orang miskin. Dalam senarai dia, tak ada orang miskin yang dibantu. Allah kata kamu tidak mendorong. Allah tak kata tidak bagi makan. Mana lebih baik? Tidak mendorong untuk bagi makan dengan tidak bagi makan. Mana lebih baik? Satu tak bagi makan. Yang kedua dia tak dorong orang untuk bagi makan. Yang mana? Yang okey sikit. Yang tak bagi makan. Tak, dua-dua KO. Semua Allah nak bagi tu antara dua yang paling teruk tak mendorong. Kalau dia tak dorong orang bagi makan, maka dia sendiri tak bagi makan lah. Betul? Mana lagi teruk lah. Jadi Allah kata sebenarnya kamu tak mulia apa. Walau harta banyak. Sebab apa? Kamu tak dorong orang bagi makan orang miskin. Kamu tak bantu anak yatim. Sebenarnya kamu tak mulia pun. Bahkan antara penyebab utama manusia masuk neraka. Siapa tahu? Antara penyebab utama manusia masuk neraka. Makan harta. Ada dalil. Surah? Ayat berapa? Tak, tajuk kita orang miskin ke anak yatim? Tajuk ayat tu lari sikit. Ini ada anak yatim tapi juga ada orang miskin. Dia antara sebab utama manusia masuk neraka sebab tak bagi makan orang miskin. Cuba buka surah Al-Muddassir. Ayat berapa? 42. Ada satu kursi kosong. Misal. Tak, anda tak duduk. Ada? Okey. Surah Muddassir, Allah kata apa? Ma salakakum fi saqar. Ini perbualan antara ahli syurga dengan ahli neraka. Jadi ahli syurga pun dia ambil tahu juga pasal ahli neraka.
Dan dia boleh bercakap. Ahli syurga bertanya pada ahli neraka, ma salakakum fi saqar? Apa sebab yang membawa kamu ke dalam neraka saqar? Apa sebab? Macam mana dia boleh berhubung? Macam mana dia boleh bercakap dengan ahli neraka? iPhone ke Android? Wallahu alam. Maka apa jawapan ahli neraka? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Sebab dulu masa kat dunia kami tak salat. Satu, kami tak salat. Yang kedua, walam naku nut'imul miskin. Dulu masa kat dunia kami tak bagi makan orang miskin. Tengok Yang pertama solat, yang kedua kenapa ni tak bagi makan orang miskin? Penyebab dia masuk neraka saqar. Lepas solat tak bagi makan orang miskin. Menunjukkan apa ni? Bagi makan orang miskin sangat besar dan penting. Sehingga kalau tak buat, masuk neraka. Kenapa? Ada jawapan? Kata ahli tafsir, yang pertama ni, masalah hubungannya dengan Allah. Solat ni hubungan dengan Tuhan. Yang kedua ni, masalah hubungan dengan manusia. Islam ialah hubungan dengan Allah. Yang kedua, hubungan dengan... Bila kamu salat, sini tak bagi makan, ada masalah. Islam tak lengkap. Ataupun kamu bagi makan orang miskin setiap hari, tapi tak salat, pun bukan Islam. Islam mesti ada dua. Kenapa orang miskin? Satu, sebab mereka lah yang memerlukan bantuan. Betul? Yang kedua, nak bantu orang miskin ni, nanti saya tunjuk ayat. Satu cabaran yang sangat besar. Kenapa? Sebab bila kita bantu, tak ada pulangan. Betul? Kalau kita bantu orang kaya, ada pulangan tak? Bawa musangki pada YB kan? Ada pulangan? Ada. Besok saya nak mau sikit projek kan? Tapi kalau bawa pada orang miskin, pakcik boleh tak saya bagi satu projek pada saya? Pakcik nak makan pun tak cukup. Jadi cabaran. Okey. Cuba buka satu lagi, surah Al-Haqqah. Ayat 31. Okey. Summal jahima sallu. Kemudian neraka jahim masukkannya. Masukkan penghuni neraka. Allah berkata kepada malaikat. Kemudian neraka jahim masukkannya. Summa fi silsilatin. Kemudian dalam rantai zar'uha yang panjangnya sab'una zira'at ni. 70 hasta faslukuh, maka ikat. Ada ahli tafsir mengatakan ikat tu termasuklah masuk ke dalam mulut, rantai keluar ikut dubur. Berapa panjang ni? 70 hasta. Apa dosa dia ni? Apa dosa dia? Innahu kana, sesungguhnya dia la yu'minu billahil azim. Yang pertama, sebab dia tak beriman dengan Allah yang, tengok Allah sebut di sini Al-Azim. Kenapa ada Al-Azim? Orang musyrikin beriman tak dengan Allah? Ada dalil? Orang kafir Mekah beriman tak dengan Allah? Beriman. Allah kata apa? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau engkau tanya mereka siapa yang mencipta langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Tapi bila sembah, mereka tak sembah Allah. Makna apa tu? Mereka tak rasa keaziman Allah.
Maka sebab itulah antara punca manusia masuk neraka, dia tak beriman dengan Allah yang Maha Agung. Samalah orang Islam. Dia mengaku dia beriman dengan Allah tapi tak salat. Sebab apa tak salat? Sebab dia tak rasa Allah tu azimun. Okey. Dosa kedua apa dia? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Lepas tak beriman dengan Allah, dosa penyebab dia masuk neraka jahim, tidak mendorong untuk bagi makan pada orang miskin. Okey. Di sini Allah sebut, banyak ayat Allah sebut bagi makan. Kenapa Allah sebut bagi makan? Kalau dia perlukan rumah, boleh tak kita bagi rumah? Sedangkan ayat Quran sebut bagi makan. Asas untuk hidup. Jadi sebenarnya ada lagi tak yang lebih penting daripada makan? Apa dia? Ilmu. Kalau makan untuk dia hidup kat dunia, tapi ilmu untuk hidup sampai ke akhirat. Jadi orang miskin sangat-sangat memulakan ilmu dibandingkan dengan makanan. Mana Allah suruh kita fikir. Kalau makan dia perlu, kalau ilmu 10 kali dia perlu. Sebab ilmu menyelamatkannya dunia dan akhirat. Okey, boleh. Jadi nak bagi makan pada orang miskin sangat-sangat sukar. Sebab tu Allah sebut, nak bagi makan orang miskin, nak bantu anak yatim ni macam nak rempuh satu tembok yang besar. Cuba buka surah Al-Balad. Surah Al-Balad. Anda tulis Al-Ghashiyah, silap. Nombor ayat sama, nama surah salah. Surah Al-Balad. Ayat 11. Okey. Sebelum ayat ni, Allah sebut apa? Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Kemudian falaqtahamal aqabah. Bukankah kami jadikan untuk kamu 'ainain, dua mata, wa lisanan, lidah, dan wa syafatain, dua bibir. Kemudian wa hadainahu an-najdain, kami tunjuk pada engkau dua jalan. Satu jalan keburukan, satu jalan kebaikan. Kemudian Allah kata falaqtahamal aqabah. Apa makna dia? Allah nak mencela orang yang sebelum ayat ni Allah sebut apa dia? Aku telah menghabiskan harta yang banyak tapi bukan pada kebaikan. Maka Allah kata orang macam ni dia tidak akan rempuh Aqabah. Aqabah ni satu tembok yang sukar. Kena panjat, kena susah. Orang macam ni yang ikut nafsu, dia tidak akan rempuh Aqabah. Seolah nak panjat gunung. Kemudian, tahu tak apa dia Aqabah? Allah tanya, "Wa ma adraka mal Aqabah?" Kamu tahukah apa itu Aqabah? Aqabah ialah fakku raqabah. Apa makna fakku? Raqabah tu hamba. Fakku bebas, buka. Aqabah yang tinggi, yang susah tu, macam nak panjat gunung, ialah pertama memerdekakan hamba. Sekarang tak ada, tapi zaman Nabi banyak hamba. Jadi antara amal soleh para sahabat apa dia? Memerdekakan hamba. Jadi Allah nak bagi tahu merdekakan hamba satu akabah yang sangat sukar. Kenapa? Kalau hamba tu daripada tawanan orang kafir, contohlah perempuan, dia jadi hak dia. Jadi kalau dia nak merdekakan, kena lawan nafsu. Kalau dia nak merdekakan hamba daripada orang lain, dia kena buat apa? Dia kena cari duit.
Kemudian bayar pada majikan tu dan merdekakan. Dia dapat apa? Itu akabah. Buat sesuatu yang tak ada keuntungan duniawi. Dan dulu bukan murah. Sayyidina Osman dikatakan setiap minggu dia akan cari satu rakabah, dia akan merdekakan. Beribu-ribu satu rakabah. Jadi itu adalah seumpama akabah. Yang kedua, au it'amun. Akabah juga ialah memberi makan fi yaumin zi masrabah. Memberi makan pada hari yang laparan. Berapa ramai yang pergi cari orang miskin yang lapar, bagi makan. Dan lagi sukar mencari orang miskin untuk bagi ilmu. Lagi sukar. Itu akabah. Kamu kena lawan nafsu, kena sungguh-sungguh, seolah kamu nak panjat gunung. Atau miskinan, ataupun yatiman, bagi makan pada anak yatim, ya za maqrabah, yang mempunyai kerabat. Hubungan kerabat. Atau miskinan, ataupun bagi makan pada orang miskin, za matrabah, yang mempunyai matrabah daripada tanah, turab. Maksudnya apa ni? Orang miskin yang melarat, dia tak ada apa kecuali duduk atas tanah. Ada tak ni? Ada tak kat Malaysia? Semua ada. Tapi berapa ramai yang pergi? Kenapa ramai tak pergi? Sebab dia adalah akabah. Sebab itu Allah guna perkataan iqtahama. Iqtahama ni kena rempuh dengan kuat. Kalau tak ada kekuatan, dia tak akan pergi. Betul tak? Kalau saya buat tawaran, ada satu kumpulan orang miskin di kawasan pedalaman. 20 orang. Perlukan baiki rumah, perlukan makanan. Kan? Lepas tu besok saya tawaran. Bagi tawaran yang kedua. Siapa nak ikut saya untuk melancong ke Turki? Kosnya 10,000. Ramai orang ikut yang mana? Walaupun kosnya 10,000. Kenapa? Dan ini bukan tak ada kaitan dengan gempa bumi ni. Jangan buat alasan nak pergi bantu kat sana. Kat sini pun ramai lagi. Betul tak? Kenapa? Sebab pergi melancong sesuai dengan nafsu. Dia bukan akabah. Pergi bantu orang miskin dan berlawan dengan nafsu. Tak ada keuntungan duniawi. Dia akabah. Kamu kena lawan. Okey. Sebab itu Allah bagi tahu antara sebab orang tu masuk syurga. Amalan ahli syurga. Apa dia? Amalan yang menyebabkan seseorang masuk syurga. Bagi makan, ada dalil. Ada dalil. Islam tu adalah bajinah. Apa dalilnya? Surah Al-Fajr bukan? Surah ni imam selalu baca. Makmum tak baca, makmum mendengar. Dan imamnya biasalah, imam biasa baca sekali seminggu je. Surah apa? Salah. Mesti betul. Sebab dia ada 2 surah je. Kalau tidak sejadah, surah Insan. Kan? Okey, cuba buka surah Insan. Ya, bila 2, mesti betul salah satu tembakan tu. Okey. Ayat surah Al-Insan sebelum ni Allah bagi tahu nikmat balasan al-abrar. Orang yang berbuat baik, orang yang bersyukur. Apa dia? Innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha. Oh, ingat kafur aja. Al-abrar ni balasannya dapat minum arak dalam syurga yang bercampur dengan kafur. Kemudian Allah beritahu, apa amalan ahli syurga ni? Al-abrar yang boleh masuk syurga dan boleh minum arak yang bercampur dengan kafur. Amalannya ialah yufuna. Mereka yufuna memenuhi ataupun melakukan bin nazri. Nazri ni nazar lah. Apa maksud nazar di sini? Yang kita faham apa dia nazar?
Bukan. Nazar apa dia? Janji apa? Kita berjanji dengan Tuhan lah, kan? Untuk buat sesuatu amalan yang asalnya sunat. Tapi bersyarat lah, kan? Kalau kita sakit, kita bersyarat. Kalau sembuh, aku puasa. Bila tu? Kalau sembuh. Kalau tak sembuh, aku tak nak puasa. Cuma dia tak cakap macam tu lah. Kan? Jadi nazar ni asalnya benda yang sunat. Tapi bila bernazar menjadi wajib. Okey. Amalan al-abrar yufuna bin nazri. Apa maksud dia? Iaitu kata ahli tafsir, al-abrar ni benda yang sunat bagi mereka seumpama wajib. Allah tak sebut dia buat yang wajib. Cuma Allah bagi gambaran. Benda yang sunat bagi al-abrar adalah wajib. Benda yang wajib lagi wajib. Makna yufuna bin nazri, buat yang wajib, buat yang sunat. Kenapa? Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Pendorong untuk al-abrar buat yang wajib dan yang sunat ialah mereka sentiasa takut pada hari yang api pada hari itu merebak, mustatira. Bila fikir pada azab neraka, azab yang pedih, apinya merebak, dia akan buat yang wajib dan sunat. Okey. Ini wajib dan sunat ni hubungan dengan siapa? Allah. Ada tak hubungan dengan manusia? Ada. Wa yut'imuna at-ta'am. Mereka sentiasa ini. Yut'imuna fi'il apa ni? Mudhari'. Mudhari' menunjukkan apa? Sentiasa. Makna apa tu? Bukan bermusim. Bukan bulan Ramadan baru dia bagi makan. Tak. Sentiasa bagi makan. Makan pula yang mana? Ala hubbihi, yang dia suka. Makna apa? Kalau dia makan, setelah lebih, baru dia bagi. Tak termasuk. Sebab bila yang lebihan tu bukan yang hubbi, bukan yang dia suka. Yang dia tak suka, baru bagi. Itu tak termasuk. Kemudian dia bagi pula pada siapa? Miskinan. Yang kedua, yatiman. Yang ketiga, tawanan. Tawanan tu kafir ke Islam? Mana tahu kafir? Allah tak kata wa asiran kafiran. Mana tahu kafir? Sekarang Allah cerita pasal orang Islam. Bila orang Islam bagi makan pada tawanan, mana tawanan tu ada orang kafir lah. Takkan orang Islam tawan orang Islam? Kan? Jadi di sini boleh tak kita bantu tawanan orang kafir? Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Kemudian al-abrar ni bila dia bagi ni buat kebaikan, sentiasa bantu orang miskin, anak yatim, tawanan, maka dia kata apa? Innama nut'imukum. Ada ahli tafsir mengatakan dia cakap pada orang miskin ataupun dia cakap dalam hati. Apa dia? Sesungguhnya kami bagi makan pada kamu liwajhillah. Betul-betul kerana Allah. Apa bukti? La nuridu minkum jazaan. Kami tak nak daripada kamu apa saja bentuk balasan, wala syukura, walaupun hanya ucapan terima kasih pun kami tak nak. Sebab apa? Sebab ucapan terima kasih kamu dengan balasan Allah tidak ada nilai. Boleh faham? Bahkan kata ulama, jazak ni bentuk balasan termasuklah. Orang Melayu suka buat lah. Dia buat makan, lepas tu last sekali, dia minta orang berdoa pada dia. Itu bentuk jazak balasan. Termasuk. Makna apa? Tak ikhlas. Biasakah orang Melayu buat macam tu kan? Doa? Oh, doa selamat. Tak, dia nak doa selamat ke dia nak dia yang selamat? Kalau dia nak dia selamat, macam mana caranya? Tak, dia nak dia selamat. Yang pada asasnya apa dia? Tak, Nabi kata, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga semua perintah Allah, Allah jaga kamu, kamu selamat. Bukan doa yang menyelamatkan kamu. Tapi setakat mana kamu taat pada perintah Allah, itu yang akan menentukan kamu selamat.
Betul kan? Sebab itulah pemuda kahfi masuk gua. Dia tak baca doa selamat. Tapi selamat tak? Apa sebab? Sebab dia pergi ke gua mentaati perintah Allah. Okey? Jadi kalau kita nak bagi makan, jangan last sekali, tolong doa pada saya, jangan. Salah ke? Dia tak salah, tapi mengurangkan keikhlasan kita. Okey. Dah. Habis Jadi kesimpulan ayat ni apa dia? Menghalau orang miskin ataupun mengusir ataupun menjauhkan orang miskin daripada bantuan kita ataupun daripada ilmu adalah satu apa? Satu dosa besar, satu kezaliman. Dan Allah akan azab. Kita pergi pada ayat seterusnya. Wala aqulu. Sekarang Nabi Nuh beritahu lagi pada kaum dia yang menuduh Nabi Nuh ni hanyalah manusia biasa, tak ada apa-apa kelebihan. Maka ini juga jawapan Nabi Nuh kepada tuduhan-tuduhan kaumnya. Wala aqulu, dan tidaklah aku berkata. Aku tidak berkata ataupun aku tidak pernah mendakwa lakum kepada kamu indi di sisiku khazainullah. Khazain apa dah? Khazanah. Dia terjemah apa tu? Perbendaharaan. Pembendaharaan ni ialah rezeki lah. Rezeki dari Allah. Satu. Maknanya, Nabi Nuh nak beritahu kepada kaum dia, kamu tuduh aku miskin. Jadi seolah aku berdakwah ni nak minta duit. Bukan. Aku tak pernah mendakwa pun, aku ada harta-harta yang banyak daripada Allah. Tak ada. Aku macam kamu. Semua para Nabi tak minta duit. Dan semua para Nabi tak menggunakan dakwah untuk menjadi kaya. Semua para Nabi, kebanyakan mereka kerja sendiri. Betul kan? Nabi Daud bekerja apa? Itu kan mesti Allah sebut dalam Quran. Nabi Muhammad gembala kambing, berniaga. Tapi itu bila tu? Sebelum. Okey. Bila Nabi dilantik sebagai Rasul, Nabi kerja apa? Dakwah. Nabi dapat rezeki daripada mana? Khadijah. Nabi sebut, ketika orang lain mengharapkan rezeki padaku, Khadijah menghulurkan rezekinya. Okey. Jadi prinsip para Nabi, aku tak ada harta sehingga aku boleh bagi pada siapa yang memerlukan. Tak ada. Dan aku tak menggunakan dakwah untuk mengkayakan diri aku. Betul kan? Tak ada seorang Nabi pun, bahkan tidak ada seorang sahabat pun, bila sebab kerana berdakwah mereka semakin kaya. Tak ada. Tapi sekarang ramai tak? Ramai tak? Dulu miskin, bila jadi penceramah jadi kaya. Kalau dia berniaga lain tak ada masalah. Tapi dia tak buat kerja lain, kerja dia mengajar, tiba-tiba jadi kaya. Satu tanda soal. Apa dia? Dari mana kamu kaya? Adakah kamu menggunakan agama? Sebab orang paling mulia ialah para Nabi. Para Nabi semakin dia berdakwah, tak menjadikan mereka semakin kaya. Para sahabat semakin mereka berdakwah, tak menjadikan mereka semakin kaya. Bahkan ramai sahabat bila berdakwah habis harta. Betul? Macam Abu Bakar. Jadi persoalan. Masing-masing jawab. Yang kedua, wala a'lamu, dan tidak aku tahu al-ghaib, perkara ghaib. Walaupun aku Nabi, tapi aku tak ada ilmu pasal benar ghaib. Tak ada kelebihan. Kamu tuduh aku manusia biasa.
Betul? Kamu tak tahu benda gaib, aku pun tak tahu. Cuma beza aku dengan kamu apa dah? Wahyu. Okey, Nabi Muhammad sendiri tahu tak benda gaib? Tahu? Tak tahu. Ada dalil. Surah Kahfi ayat berapa? 100? Bukan. Itu cerita pasal tu. Nabi adalah manusia biasa, cuma diwahyukan kepadanya. Tak, dalil yang mengatakan Nabi sendiri pun tak tahu benda gaib. Dan Nabi tak boleh memberi manfaat pada dirinya, apatah lagi pada orang. Cuba. Surah Al-An'am ayat berapa? Tak, yang saya bagi. 188 ke? Tak ada. Kalau tak ada surah Al-A'raf. 188 kan? Okey. Apa dia? Qul. Allah perintah pada siapa ni? Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, beritahu pada umat kamu. Beritahu pada umat kamu. Beritahu apa? La amliku li nafsi. Aku tidak amliku ni aku tidak memiliki li nafsi untuk diriku. Memiliki apa ni? Naf'an. Manfaat. Wala darra dan mudarat. Maksud apa tu? Aku tak boleh memberi manfaat pada diriku sendiri dan aku tak boleh memudaratkan diriku sendiri, ataupun kalau mudarat Allah nak timpa aku tak boleh nak tolak. Kalau untuk diri aku tak boleh, untuk orang lain lagi? Jadi soalannya, kenapa ada orang pergi meminta kepada Rasulullah? Kan kadang-kadang minta dikubur seseorang kan, syekh ke apa. Kenapa? Ini Nabi ni, kalau Nabi tak boleh bagi manfaat untuk siapa? Diri dia tak boleh, untuk orang lain. Dan Nabi cakap ni masa dia hidup ke masa dia mati? Kalau masa dia hidup tak boleh bagi manfaat dan mudarat kepada diri dia dan orang lain, kalau Nabi dah mati, lagi tak boleh. Habis kenapa minta? Kenapa minta? Kadang-kadang dia bukan minta pada kubur Nabi Muhammad, minta pada kubur. Kalau Nabi pun tak boleh, syekh tu, timbul soalan, kenapa minta? Ini bukan soal boleh tak boleh, tapi soalnya, boleh tak kawan tu bagi manfaat? Kalau Nabi tak boleh, orang tu, kalau tak boleh, kenapa minta? Kenapa pergi ke kubur tu? Sangkaan. Ayat ni cukup jelas. Orang sehebat Nabi pun tak boleh bagi manfaat dan mudarat untuk dirinya. Kepada orang lain, lagilah. Okey. Illa masya Allah. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Kemudian Nabi huraikan lagi. Walau kuntu. Kita dah belajar bahasa Arab ni. Walau kuntu. Jikalau adalah aku a'lamul ghaib. Kalau aku tahu benda ghaib. Kalau aku tahu. Aku memang tak tahu. Kalau. Apa aku akan buat? Lastaksartu minal khair. Pasti aku akan perbanyakkan kebaikan untuk aku. Boleh faham? Macam mana? Kalau aku tahu kebaikan, benda gaib lah kan. Ada satu tanah di Raub, 10 hektar, 10 tahun yang lepas. Dan lepas 10 tahun dia akan subur dengan durian musaki. Aku beli lama dah. Sebab aku tahu benar, tapi aku tak tahu. Betul? Kalau Nabi tahu, pergi dakwah di Madinah, terus diterima oleh orang Madinah, buat apa Nabi buang masa di Mekah? Betul? Kenapa Nabi berdakwah di Mekah? Nabi tak tahu benda gaib.
Kemudian wa ma massani su. Kalau aku tu benda gaib, aku tidak akan disentuh oleh keburukan. Betul kan? Kalau Nabi tahu masa Nabi nak pergi buat umrah pada tahun berapa dah? 6 Hijrah. Kalau Nabi tahu pergi buat umrah sampai kat Mekah, dekat Mekah, orang musyrikin tak bagi masuk. Kalau Nabi tahu benda gaib, Nabi pergi ke tak? Tapi kenapa Nabi pergi juga? Nabi tak tahu benda gaib. Kalau Nabi tahu pergi ke Taif, orang Taif memang tak akan terima dan akan baling batu. Nabi pergi tak? Tapi kenapa pergi juga? Boleh faham? In ana, habis kerja aku apa dah? Tidaklah aku kecuali hanya pemberi peringatan, wa basyir dan tapi bukan untuk semua orang. Liqaumin yu'minun. Tahu tak siapa di luar? Tak tahu benda gaib. Pada di luar tu je kan? Jangan belagak lah. Jangan belagak lah. Yang kat luar tu pun dah tak tahu kan? Boleh agak tapi boleh tetap betul. Dia bukan agak itu bersangka baik. Moga-moga adalah makanan kan? Husnuzan. Okey, saya nak ingatkan sekali lagi. Siapa yang pergi berdoa ke kubur syekh apa semua, ambil ayat ni sebagai panduan. Kamu nak apa sebenarnya? Kan? Allah kata apa? Ud'uni astajib lakum. Doalah terus kepada aku akan makbulkan. Tak dengar cakap Tuhan, nak juga pakai orang tengah. Orang tengah pula mati. Kan pelik tu, dalam ayat hadis kursi Allah kata apa? 1/3 Allah turun ke dunia kan. Dan Allah bertanya, siapa ada hajat mintalah, aku akan bagi. Pergi juga ke kubur. Degil. Siapa yang nak minta apa-apa, nak minta apa, aku akan ampunkan. Bila? 1/3 malam. Tak bangun juga. Tunggu nak pergi ke kubur juga. Okey. 2. Nabi Nuh menafikan. Pertama, dia tidak ada harta banyak. Kan bentuk kan? Yang kedua, aku tidak tahu benar gaib. Sebab itulah, siapa yang mendakwa dia mengaku benar gaib, dia adalah penipu, pendusta. Adakah orang Melayu kan? Bila dia hilang benda, dia jumpa Tok Bomo. Tok Bomo cakap apa? Barang kamu dicuri oleh jirah sebelah. Dia pun percaya. Dua-dua boleh jadi kufur. Sebab apa? Sebab dia percaya Bomo tu tahu benda gaib. Sedangkan tidak ada seorang pun tahu benda gaib. Kata Syekhul Islam, siapa mendakwa dia tahu benda gaib, dia adalah penipu besar. Kan? Kadang-kadang dia datang. Lepas tu Tok Bomo cakap, saya dah tahu awak nak datang pakai baju warna merah, beg warna merah pukul 8 pagi tepat. Saya tahu semalam lagi. Kita lagi, oh hebat Tok Bomo ni. Padahal yang hantar mesej awal pada Tok Bomo siapa? Syaitan. Dia ada grup dia. Grup WhatsApp. Okey, yang ketiga. Dan tidak aku berkata, ini sesungguhnya aku malak. Apa mana malak? Malak, malaikat. Malaikat bahasa Arab ramai. Satu. Apalah, sebab kita tak ada bahasa lain dah. Semalak. Jadi kata Nabi Nuh, sebab antara dakwaan kaum dia apa dah? Kamu ni manusia biasa. Sepatutnya Rasul tu ialah malaikat. Maka Nabi Nuh menafikan, aku bukan malaikat. Wala aqulu, dan
Tidak aku berkata lillazina, bagi orang-orang yang tasdari ni tahtakir, orang-orang yang a'yunukum, mata-mata kamu, tasdari menghina. Apa maksud ni? Aku juga tidak akan berkata kepada orang-orang yang mata-mata kamu menghinanya. Siapa? Orang miskin. Kan dia salah satu alasan kaum Nabi Nuh tak nak beriman dengan Nabi Nuh ialah pengikut Nabi Nuh orang miskin. Jadi kata Nabi Nuh, aku tak akan berkata pada orang miskin yang kamu hina tu apa dia? Lan yu'tiyahumullahu, Allah tidak akan memberi kepada mereka khaira, apa-apa kebaikan. Maksudnya apa ni? Sebab kamu pandai hina orang miskin ni macam tidak ada nilai di sisi Allah. Aku tak akan cakap bahawa mereka ni Allah tak akan bagi apa-apa. Aku tak akan cakap. Sebab apa? Sebab itu urusan Allah. Mungkin sebab dia miskin, sebab dia beriman, Allah akan bagi jauh lebih baik daripada yang Allah bagi pada kamu. Kemudian Nabi Nuh tutup, simpulkan Allah a'lam, lebih mengetahui. Bima, dengan apa yang dalam diri mereka. Maknanya kata Nabi Nuh, Allah lebih tahu apa yang dalam hati orang miskin. Habis aku tahu apa? Aku tahu apa tentang orang miskin yang zahir. Dalam hati aku tak tahu, walaupun aku Nabi. Di sini juga makna, sehebat mana Nabi pun dia tak boleh baca hati manusia. Sebab itulah ramai orang munafik di Madinah, Nabi tak tahu, kecuali Allah yang bagi tahu. Kita pula jangan lebih pada Nabi. Awak ni macam ada ciri-ciri munafik je kan? Ini sesungguhnya aku izan apa dia? Kalau begitu ni maksud apa? Kalau aku kata Allah tak akan bagi apa-apa kebaikan pada orang miskin ni, kalau aku kata apa dia? Kalau macam tu aku adalah laminaz zalimin, aku adalah orang yang zalim. Pasti dari kalangan orang-orang zalim. Nampak tak nilai apa ni? Nilai orang miskin di sisi Allah. Nabi memuliakan mereka. Aku tak nak cakap apa-apa pasal orang miskin. Kalau aku kata apa-apa pada orang miskin, aku adalah orang yang zalim. Sebab itulah orang miskin di zaman Rasulullah duduk kat mana? Sebahagiannya di masjid kan. Dan kalau dalam barisan, kalau Nabi isytiharkan perang, mereka duduk barisan mana? Barisan depan. Berebut nak pergi. Kenapa? Orang miskin, tak ada rumah, tak ada keluarga. Tapi bila Nabi isytihar perang, mereka yang berebut yang pertama. Nak pergi berperang, bukan nak minta sedekah. Kenapa? Sebab orang fakir di zaman Nabi sentiasa duduk bersama mereka, Nabi sentiasa ajar mereka sehingga mereka faham Islam dan mereka kenal nilai dunia dibanding dengan nilai akhirat.
Sebab tu zaman Nabi, orang miskin ramai, tapi tak ada seorang pun yang meminta. Tak ada peminta sedekah zaman Rasulullah. Walaupun ahli sufah, yang miskin yang tak ada rumah, duduk di masjid, tapi mereka tak meminta. Kita pernah dengar cerita Abu Hurairah. Dia adalah salah seorang ahli sufah, miskin. Bila dia ada lapar, dia duduk kat pintu masjid, dia tak minta. Jumpa Abu Bakar tegur, apa khabar? Okey, baik. Abu Bakar berjalan. Abu Hurairah kata, aku ingat dia nak tanya juga, dah makan ke belum? Apa kata? Tapi dia tak minta. Satu Umar pula keluar tanya, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Dia pun jalan, tak tanya juga, dah makan. Kemudian datang Rasulullah hebat sikit lah, dia boleh baca lah. Dia pun ajak Abu Hurairah pergi rumah dia. Lepas tu Nabi hidangkan susu. Bila Nabi hidangkan susu, Nabi suruh Abu Hurairah, bukan suruh minum, pergi panggil ahli sufah kat masjid. Ya Allah, aku yang lapar, aku pula kena panggil orang lain. Dalam hati dia lah. Dia pun panggil ahli sufah, bagi minum semua. Last sekali, dia rasa minum susu sikit. Panggil ahli sufah kat masjid ramai. Tak sempat ada kat aku ni. Tapi mukjizat Nabi, lepas minum ada. Last sekali dia minum. Tengok, ahli sufah, orang miskin zaman Nabi tak meminta. Sebab apa? Sebab mereka faham agama, mereka bergantung pada Allah, bukan bergantung pada manusia. Cuba buka surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ayat 10. Ayat 10. 9. Lapar, sorry. Lapar. Okey. Tengok Allah nak puji siapa ni? Orang fakir. Saya ulang, Allah nak puji orang fakir. Makna orang fakir zaman Nabi terpuji. Lil fuqara. Bagi orang-orang fakir. Fuqara tu jamaah. Kalau satu fakir, dia panggil jamaah apa ni? Fuqara. Jamaah taksir. Bagi orang-orang fakir yang muhajirin, yang berhijrah. Tengok, nilai orang fakir mulia, salah satu sebab dia berhijrah. Dan apa sebab dia hijrah? Biasa orang fakir ni hijrah sebab apa? Nak cari harta, nak cari rezeki kan? Tapi orang fakir Mekah ni berhijrah sebab apa? Allazina ukhriju min diyarihim. Sebab mereka diusir daripada negeri-negeri mereka, iaitu Mekah. Wa amwalihim, dan harta mereka dirampas. Mana asal ada sebahagian mereka asalnya kaya, tapi bila dihalau, terpaksa tinggal semua harta, jadi fakir. Satu, sifat terpuji. Yang kedua, yabtaghuna. Ini satu. Yang kedua, apa mereka nak sebenarnya? Orang fakir Mekah ni, yabtaghuna fadlan minallah. Mereka nak kurnia Allah. Matlamat hidup mereka ialah fadlan minallah, bukan kampung halaman, bukan harta. Tapi besar tak pengorbanan untuk dapat fadlan minallah? Apa dia? Kena tinggal benda yang paling kita sayang. Dan waridwana, dan redha Allah. Matlamat orang fakir zaman Nabi. Kemudian apa kerja mereka? Kerja utama mereka, yang surun Allah wa rasulah. Mereka sentiasa menolong Allah dan Rasul. Apa makna menolong Allah di sini? Menolong agama Allah. Tapi mereka miskin, apa yang mereka boleh tolong? Apa yang mereka boleh tolong? Apa dia? Sebab tu ada ayat lain, bila Nabi istiar perang, mereka terus pergi jumpa Rasulullah, minta apa?
Ya Rasulullah, tolong bawa kami pergi berjihad. Kami tak ada kenderaan, kami tak ada duit. Apa jawapan Rasulullah? Kami pun tak ada kenderaan nak bawa kamu. Maka lepas Nabi bagi tahu kami tak ada kenderaan nak bawa kamu, apa reaksi orang miskin tu? Nangis. Menangis sebab bukan sebab tak dapat harta, tapi sebab tak boleh. Ni, wa yansurunallaha wa rasulah. Kemudian Allah kata ulaika humu, inilah orang yang benar. Benar dari segi apa? Zahir dan batin. Apa yang iman dalam hati, itulah di luarnya. Apa yang di luar sama dengan yang di dalam. Okey. Soalan. Kenapa orang fakir di zaman Rasulullah terpuji? Berebut nak pergi berjihad. Tapi orang fakir di zaman kita tak terpuji kan? Terbiar, terpinggir. Kenapa? Di mana silapnya? Kita tengok kenapa orang fakir di zaman Nabi mulia. Sebab Nabi duduk bersama mereka. Semalam kita ada belajar. Bahkan Allah perintah jangan jauhkan diri daripada mereka. Sabar duduk bersama mereka. Tapi sekarang agamawan, berapa ramai yang pergi sentuni asnaf, pergi mengajar mereka dan sabar duduk bersama mereka? Berapa ramai? Kebanyakan ustaz-ustaz penceramah duduk kat mana? Di masjid, di universiti. Betul tak? Tapi mereka juga mendakwa mereka adalah pengikut sunnah Nabi tegar. Tapi sunnah Nabi apa dah? Nabi duduk bersama orang miskin kebanyakannya. Sehingga Abu Hurairah, orang miskin ahli sufah, tapi perawi hadis paling hebatnya orang miskin zaman Rasulullah. Tapi sekarang kebanyakan orang miskin duduk kat mana? Merempak kan? Kadang-kadang bahkan orang buta kan? Yang buta Abdullah bin Umi Maktum, dia miskin, dia buta. Bila dia nak minta ilmu pada Nabi, Nabi bermasan, Allah tegur siapa? Dan lepas tu apa Nabi buat pada Abdullah bin Umi Maktum? Nabi muliakan. Nabi kata setiap kali jumpa Abdullah bin Umi Maktum, ahlan wa sahlan. Orang yang kerana engkaulah aku ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada riwayat bila Nabi keluar berperang, Nabi lantik Abdullah bin Umi Maktum yang miskin, yang buta sebagai imam di masjid. Nabi muliakan orang miskin. Sebab Allah muliakan. Tapi sekarang orang miskin zaman kita biasanya terpinggir. Sebab orang agama tak ramai yang duduk dan sabar bersama mereka. Jadi perlu ada anjakan paradigma. Jangan belajar saja. Jangan belajar saja. Okey, dah habis ayat. Okey. Tak, ayat dia yang tadi dah habis dah. Surah Hud. Dah, okey. Cuba tengok hadis. Hadis ni saya dah sebut semalam, cuma supaya kita lebih yakin kelebihan orang miskin. Bukan saya nak galakkan semua ni jadi orang miskin, tak. Jadilah orang mulia, iaitu santuni orang miskin. Okey. Nabi sendiri miskin ke tak? Nabi sendiri miskin ke tak? Nabi sendiri miskin ke tak miskin? Tapi Nabi pernah tak sedekah? Macam mana orang miskin boleh sedekah? Nabi pernah tak sedekah beratus ekor kambing kepada orang Badui? Ada tak orang miskin boleh sedekah 3 ekor kambing? Jadi sebenarnya Nabi miskin ke tak? Tak, jawapan yang tepat Nabi tak miskin. Tapi Nabi tak kaya. Sebab kadang-kadang Nabi ada harta rampasan. Cuma tak nampak Nabi kaya sebab apa? Tak nampak Nabi kaya. Walaupun Nabi ada harta, Nabi tak simpan. Ada je Nabi bagi sampai habis. Kita miskin tapi nampak macam kaya kan? Apa sebab? Apa sebab? Yalah, tengok kereta nampak kaya kan, tapi hutang bertepek tu. Okey, tengok keadaan Nabi. Nama Rasulullah. Telah tidur Rasulullah SAW ala hasirin. Nabi tidur di atas hasir tu,
Tempat kita sekarang macam tika lah. Tak ada tilam zaman Rasulullah. Wa qad asara fi jambihi. Dan kesan tika itu memberi kesan di belakang Rasulullah. Sebab tu yang bila Umar masuk rumah Nabi, Nabi pun bangun. Bila Nabi bangun, nampak kesan bekas tika di belakang Nabi. Umar pun menangis. Kan? Umar menangis. Umar ni orang yang hatinya keras, tapi tengok keadaan Nabi boleh menangis. Agak-agak kalau TV3 bersamamu pergi ke rumah Nabi, menangis tak? Tak tahulah. Orang sekerah hati Umar boleh menangis. Okey, hadis seterusnya. Okey, kita baca ringkas. Semalam saya dah sebut ni. Okey. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi macam terbalik ni ayat ni. Tak. Yang depan dan belakang tak apalah. Nama Rasulullah SAW. Nabi tidur di atas asir, di atas tikar. Faqama, lalu Nabi bangun. Waqad as-sara, dan ketika itu memberi kesan di belakang Nabi. Qulna, sahabat pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, law ittakhazna laka wita'an, nak tak kalau kami ambil satu hamparan yang lebih baik daripada tikar tu, yang tebal sikit, nak tak? Maka apa jawapan Nabi? Mali walid dunia, apalah sangat aku dengan dunia. Apalah sangat aku dengan dunia. Ma ana fid dunia, tidaklah aku di dunia illa karakibin. Nabi buat contoh. Aku hidup kat dunia hanya seperti rakibin. Apa makna rakibin? Orang yang berjalan, orang yang musafir, kemudian istazalla tahta syajarah. Bila penat berjalan, ada satu pokok, aku berhenti berteduh. Pokok itulah dunia. Faham? Mana kalau berhenti berteduh di pokok, lama ke tak? Sekejap. Kalau sekejap, perlu tak tilang yang tebal, rumah yang besar mewah? Ada tak orang musafir jumpa pokok, nak berehat, dia buat rumah kat situ? Nabi nak bagi gambaran. Bila sahabat nak bagi tika, ataupun tika yang lebih elok, Nabi kata, aku seumpama orang musafir, kemudian ada pokok, berhenti sekejap. Pokok tu adalah dunia. Sekejap je. Lepas tu nak teruskan. Semua raha. Kemudian, orang yang musafir itu terus pergi. Watarakaha. Dan meninggalkan apa? Pokok tadi. Pokok tu adalah dunia. Betul kan? Hadis Hasan sahih. Okey. Qala Rasulullah SAW. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, yadkhulu al-fuqara, orang-orang fakir masuk al-jannah, surga, qabla al-aghniya, sebelum orang kaya. Saya dah sebut semalam, hari ini saya tunjuk hadis. Orang fakir masuk surga sebelum orang kaya. Berapa lama? Bi khamsumiati amin, 500 tahun. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Kenapa? Apa soalan ni? Kenapa orang fakir masuk awal? Orang kaya masuk lewat. Sebab orang miskin dia tak ada benda nak dihisap. Harta tak ada. Cepatlah masuk, kan? Orang kaya ni banyak ni. Kad kredit ada 10. Akaun dia ada 5 kan? Tapi jangan salah faham pula, lepas ni semua nak jadi orang fakir kan? Tak, jadi orang kaya tapi mulia sebab kita selalu membantu orang miskin. Daripada Ibn Abbas dan Imran bin Husain, daripada Nabi SAW. Nabi berkata, ittala'tu, aku melihat fil jannah, ke dalam surga, fara'aitu, aku melihat aksara ahliha, kebanyakan penghuni surga adalah al-fuqara, orang fakir, orang miskin. Wattala'tu, dan aku melihat juga finnar, dalam neraka pula,
Fara'aitu, aku melihat aksara ahliha an-nisa. Kebanyakan penghuni neraka pula perempuan. Betul ke ni Ustaz? Hadis muttafaqun alaih. Hadis yang paling tinggi, paling sahih. Perempuan tak nak tanya sebab apa ramai perempuan masuk neraka. Nak tanya pun takut kan? Tak nak tanya? Nak tanya? Dia ada satu riwayat lain, sahabat bertanya, kenapa ramai wanita ni masuk neraka? Adakah sebab mereka kufur kepada Allah? Nabi kata tak, mereka beriman kepada Allah. Habis kenapa masuk neraka? Nabi kata yakfurna al-ashirah. Mereka kufur ataupun ingkar suami. Suami buat baik, lepas tu ada sekali dua tak buat baik. Dia menafikan, abang tak pernah buat baik. Hanya kerana 2-3 kelemahan suami. Kan? Betul tak? Ada siapa ada pengalaman? Tak apa, ini semua muslimat bagus ni. Okey, daripada Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW qal, kuntu ala babil jannah. Aku berdiri depan pintu syurga. Ini wallahu alam. Hadis ini tak sebut, mungkin ketika Isra dan Mi'raj, wallahu alam. Fakana, maka Nabi kata, ammatu, kebanyakan, man dakhalaha, orang yang masuk ke dalam surga ialah al-masakin, orang-orang miskin. Wa ashabul jadi mahbusun. Ashabul jadi ialah orang-orang yang kaya, mempunyai kekayaan. Mahbusun, ditahan sedang dihisap. Panjang sikit hisapnya. Ghaira anna ashaban nar, melainkan penghuni neraka, qad umira bihim, telah diperintah ke neraka awal-awal lagi. Penghuni neraka awal-awal lagi dah pergi. Yang orang kaya ni kena tahan. Yang orang miskin masuk awal. Tapi yang miskin yang mana ni? Yang beriman. Yang beriman. Semoga kita banyak bagi masa kita untuk menjadikan kita orang mulia. Dengan cara apa? Sebelum ni kita rasa nak jadi mulia, perbanyakkan harta. Tak, tukar cara berfikir. Nak jadi orang mulia di sisi Allah, perbanyakkan masa kita bantu orang miskin. Wallahu a'lam. Okey, waktu dah lewat. Makanan pun dah lama sampai. Jadi cukup setakat ni ya. InsyaAllah kelas malam besok tak ada. Malam besok tak ada kelas. Kita ada kelas pagi besok. Kelas pagi besok macam biasa di Taman Tun. Pukul 10 pagi. Siapa nak join boleh, ataupun ikut secara online. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal